Penganiayaan bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan dengan tujuan mencederakan. Ini termasuk kepada penderaan haiwan yang boleh menyebabkan kematian. Secara fizikal, penderaan merupakan sesuatu yang kejam yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyakiti haiwan atau pendera tersebut mengalami masalah mental ataupun disebabkan bagi memuaskan diri mereka secara psikologi. Kebelakangan ini, kes penderaan haiwan semakin meningkat dan ia berlaku di saat negara sedang menuju ke arah negara maju. Ini cukup menyedihkan kerana ia seperti petanda bahawa semakin majunya negara, semakin menurun sifat kemanusiaan masyarakat terhadap makhluk yang berada di bumi. Kekejaman yang berlaku terhadap haiwan bagaikan tidak terbela apabila undang-undang yang ada masih belum mampu mendidik masyarakat menjadi insan yang berihsan walaupun tidak mewakili masyarakat majoriti. Terdapat banyak kes mengenai penderaan haiwan dilaporkan pada setiap hari. Hal ini menunjukkan semakin hari semakin hilang sifat kemanusiaan dalam diri pelaku. Haiwan-haiwan seperti kucing dan anjing sering menjadi mangsa kepada pelaku yang bertindak kejam, menyiksa dan membunuh tanpa rasa belas kasihan. Setiap 60 saat satu haiwan mengalami penderaan. Walaupun masyarakat hari ini moden dan maju, ramai orang membutakan mata ketika terjadi kekejaman dan penderaan atas haiwan. Dan dalam beberapa kes ini juga mereka membenarkannya ia terjadi. Sebanyak 88% kes penderaan haiwan dalam seluruh negara, terutama sekali di United States, dan sebanyak 30% kes di dalam Malaysia daripada 510 kes pada tahun 2017 kepada 662 kes tahun lalu menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia. Hampir 65% daripada semua haiwan yang dianiaya adalah anjing dan 97% daripada semua haiwan yang diseksa dan dibunuh setiap tahun adalah haiwan ternakan. Serta sebanyak 75% di tempat zoo dan akuarium melanggar peraturan asas penganiayaan. Dan baru-baru ini juga kes buang haiwan peliharaan semakin meningkat 3 kali ganda di Kuala Lumpur akibat pandemik COVID-19 ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Penderaan haiwan secara tidak langsung memberi kesan kepada komuniti dalam banyak aspek. Antaranya, penderaan haiwan dapat mempengaruhi kanak-kanak atau golongan muda dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dan kemudian ianya boleh dinormalisasikan oleh masyarakat. Selain itu, penderaan haiwan juga boleh melahirkan masyarakat yang kurang nilai empati dan kasih sayang dalam diri mereka. Justeru akan berlaku kadar kematian yang tinggi dan seterusnya memberi ancaman kepada populasi haiwan. Gejala yang tidak bermoral ini boleh menjadi punca kepupusan suatu haiwan sekiranya ia tidak dibendung secepat mungkin. Individu yang melakukan penderaan haiwan mungkin disebabkan oleh tekanan emosi mereka. Mereka tidak mampu lagi menahan perasaan dendam terhadap seseorang individu tersebut. Oleh itu, haiwan menjadi punca utama untuk mereka melepaskan perasaan dan nafsu mereka. Contohnya seperti kucing yang kelaparan datang menagih simpati terhadap individu yang berada dalam tekanan akan dizalimi seperti disimbah air panas, ditendang dan dipukul dengan objek yang tajam. Walaupun kita tidak sudi atau rela untuk menghulurkan makanan, kita tidak seharusnya memperlakukan kucing tersebut sedemikian kerana hal ini menunjukkan sifat keperimanusiaan dalam diri manusia semakin terhakis. Kekejaman terhadap haiwan adalah fenomena yang semakin berkembang yang memerlukan lebih banyak kesedaran agar ia dapat dihentikan dengan segera. Ia sememangnya masalah yang amat membimbangkan. Oleh itu, langkah yang terbaik untuk menangani isu ini adalah dengan kerjasama masyarakat bersama pihak SPCA dengan masyarakat menyumbangkan tenaga, masa atau duit kepada pusat pembina haiwan untuk merawat haiwan atau untuk melindungi haiwan tersebut. Justru kita juga harus elakkan pergi ke acara yang mempamerkan haiwan sebagai pertunjukan. Dengan ini kita dapat mencegah pihak pengatur acara tersebut daripada kekejaman terhadap haiwan. Perkara yang paling penting adalah kita harus menyebarkan kesedaran berkenaan dengan penderaan haiwan kepada masyarakat supaya mereka tahu tentang kekejaman yang berlaku kepada haiwan yang tidak bersalah. Dan juga kita sebagai masyarakat perlu berkongsi artikel di media sosial berkenaan dengan isu ini, jadi kita dapat menangani kes penderaan haiwan tersebut. Kesimpulannya, aktiviti penganiayaan haiwan di negara kita berada pada tahap yang kritikal.
Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama memperjuangkan hak haiwan tersebut untuk terus hidup dan membela mereka daripada terus dianiayai oleh individu yang tidak berkeperimanusiaan. Hal ini penting agar rakyat Malaysia dapat hidup dalam situasi yang harmoni dan sejahtera tanpa dibelenggu oleh masalah ini. Imej negara Malaysia juga dapat dipertahankan kerana bebas daripada amalan yang tidak bertanggungjawab tersebut.